1 Korintus bab 12. Aku tidak mahu kamu jahil, saudara-saudaraku, tentang kurnia-kurnia rohani. Kamu tahu bahwa dahulu, sebelum kamu menjadi umat Allah, kamu telah terperdaya dalam pelbagai cara untuk menjadi pengikut berhala-berhala yang bisu. Oleh itu, aku menyatakan kepadamu, tiada siapapun yang bersuara di bawah pimpinan Roh Allah akan berkata, Yesus terkutuk, dan tiada siapapun dapat mengakui, Yesus ialah Tuhan, kecuali di bawah bimbingan Roh Kudus. Terdapat berbagai-bagai kurnia, tetapi semuanya berpunca daripada satu Roh. Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ada berbagai-bagai kerja, tetapi Allah yang Esa mengerjakan semuanya. Tetapi Roh Kudus memberi seseorang kurnia tertentu untuk kebaikan semua. Ada yang diberi kurnia oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan penuh hikmah, dan ada pula yang dikurniai Roh Kudus untuk berbicara tentang pengetahuan. Ada juga yang dikurniai dengan keteguhan iman. Ada yang diberi kurnia kebolehan untuk menyembuhkan orang sakit daripada roh yang sama. Kepada yang lain diberi kurnia untuk mengerjakan mukjizat. Ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyampaikan perkabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan untuk membezakan roh-roh. Ada juga mereka yang diberi kurnia untuk bertutur dalam pelbagai lidah, dan ada pula yang diberi kurnia untuk mentafsirkan lidah-lidah itu. Namun Roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini. Roh Kuduslah yang mengagih-agihkan kurnia yang berlainan menurut kehendaknya. Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Oleh satu Roh kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semua telah disuruh minum ke dalam satu Roh yang sama. Tubuh bukan hanya terdiri daripada satu anggota, tetapi banyak anggota. Kalaulah kaki berkata, oleh sebab aku bukan tangan, aku bukanlah sebahagian tubuh, maka benarkah kaki itu bukan sebahagian tubuh? Dan kalaulah telinga berkata, oleh sebab aku bukan mata, aku bukanlah sebahagian tubuh, maka benarkah telinga itu bukan sebahagian tubuh? Andainya seluruh tubuh itu satu mata, di manakah pendengaran? Sekiranya seluruh tubuh itu pendengaran, di manakah pula penghiduan? Tetapi Allah telah meletakkan setiap anggota di tubuh menurut kehendaknya. Kalaulah semuanya hanya satu anggota, di manakah tubuh? Tetapi sekarang ada banyak anggota, namun kesemuanya dalam satu tubuh. Mata tidak boleh berkata kepada tangan, aku tidak memerlukanmu. Kepala tidak boleh berkata kepada kaki, aku tidak memerlukanmu. Malah, anggota-anggota tubuh yang kelihatan lebih lemah itulah yang amat kita perlukan. Kepada anggota-anggota yang kita anggap kurang terhormat, kita berikan lebih banyak penghormatan. Dan bahagian-bahagian tubuh kita yang tidak layak ditunjukkan, mempunyai lebih banyak kesopanan. Sedangkan bahagian-bahagian yang layak ditunjukkan tidak memerlukannya. Dalam mencipta tubuh, Allah telah memberikan lebih banyak penghormatan kepada bahagian yang kurang memilikinya. Supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota sama-sama prihatin antara satu sama lain. Jika satu anggota menderita, semuanya turut menderita. Sebaliknya jika satu diberi penghormatan, semua turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus, dan setiap daripadamu anggota tubuh itu. Allah telah menentukan tempat masing-masing anggota jemaah. Pertama sebagai rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga guru-guru. Seterusnya mereka yang diamanahkan untuk melakukan pelbagai mukjizat, mereka yang diberi kurnia untuk menyembuhkan, untuk memberi pertolongan, untuk memimpin, dan untuk bertutur dalam aneka lidah. Adakah semua menjadi rasul? Adakah semua menjadi nabi? Adakah semua menjadi guru? Adakah semua melakukan mukjizat? Adakah semua diberi kurnia untuk menyembuhkan? Adakah semua dapat bertutur dalam pelbagai lidah? Adakah semua diberi kurnia untuk mentafsirkan bahasa-bahasa itu? Oleh itu, berusahalah kamu bersungguh-sungguh untuk mendapat kurnia-kurnia yang lebih besar. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih baik. 1 Korintus bab 13.
Kalaupun aku dapat bertutur dalam semua lidah manusia, malah bahasa malaikat juga, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku hanya seperti gong tembaga yang berbunyi bising atau genta yang berdentang. Kalaupun aku diberi kurnia untuk bernubuat dan mengetahui semua rahasia serta ilmu, malah memiliki kekuatan iman yang dapat mengali gunung ganang, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak bererti. Begitu juga, kalaupun aku memberikan segala milikku untuk memberi makan kepada orang miskin, atau menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak berguna. Kasih itu penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri, dan tidak angkuh. Kasih tidak berkelakuan biadab, tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih tidak gembira dengan kejahatan, tetapi gembira meraihkan kebenaran. Kasih tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya. Kasih tidak akan luput. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap. Kerana pengetahuan dan nubuat kita tidak sempurna. Setelah yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan disingkirkan. Pada zaman kanak-kanak, aku bercakap secara kanak-kanak, mengerti secara kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, segala sifat kanak-kanak itu kutinggalkan. Sekarang kita hanya melihat samar-samar melalui cermin, tetapi akan tiba saatnya kita melihat dengan jelas berpandang muka. Demikianlah, sekarang aku hanya mengetahui sebahagian, tetapi akan tiba masanya aku mengetahui sepenuhnya, sebagaimana aku diketahui. Hanya 3 yang tinggal, iman, harapan, dan kasih. Antara ketiga-tiga ini, yang paling utama ialah kasih. 1 Korintus bab 14. Usahakanlah memperoleh kasih, dan cubalah sungguh-sungguh untuk mendapatkan kurnia-kurnia rohani, terutamanya kurnia untuk bernubuat. Apabila seseorang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Dia bertutur tentang hal-hal rahasia dengan roh. Sebaliknya, apabila seseorang bernubuat, dia bercakap kepada sesama manusia dengan kata-kata yang membina, menasihati, dan menghibur. Orang yang bertutur dalam lidah membina diri sendiri, manakala orang yang bernubuat membina jemaah. Aku suka jika kamu bertutur dalam lidah, tetapi aku lebih suka jika kamu bernubuat, karena orang yang bernubuat lebih membawa manfaat daripada orang yang bertutur dalam lidah, kecuali jika dia mentafsirkan apa yang dituturkannya itu untuk membina jemaah. Saudara-saudaraku, bermanfaatkah bagimu sekiranya aku datang bertutur kepadamu dalam lidah? Tidakkah lebih bermanfaat jika aku bertutur dalam bahasa yang kamu fahami, baik dalam penyampaian wahyu, ilmu pengetahuan, nubuat maupun pengajaran? Samalah dengan benda-benda tidak bernyawa yang mengeluarkan bunyi, seperti seruling atau kecapi. Jika bunyinya tidak terang, bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan? Sekiranya nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak menentu, siapa yang akan bersiap untuk berperang? Demikianlah juga, jika kamu tidak bertutur dengan bahasa yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengetahui apa yang kamu katakan? Kamu seolah-olah bercakap kepada angin. Bahasa dunia entah berapa banyaknya, tetapi tiada satu pun yang tidak bererti. Namun demikian, jika aku tidak mengetahui arti sesuatu bahasa, maka aku menjadi orang asing bagi penuturnya, dan penutur itu orang asing bagiku. Begitu jugalah kamu. Dalam berusaha untuk mendapat kurnia-kurnia rohani, berusahalah untuk memperoleh yang utama, yaitu yang dapat membina jemaah. Oleh itu, seseorang yang bertutur dalam lidah harus berdoa agar dia dapat mentafsirkannya juga. Kalaulah aku berdoa dalam lidah, maka hanya rohku yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa. Oleh itu, apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku dan akalku juga. Aku akan menyanyi dengan rohku dan akalku juga. Sekiranya kamu mengucap syukur hanya dengan rohmu,
Bagaimana orang yang tidak memahami dapat mengaminkan ucap syukurmu? Mereka tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Oleh itu, walaupun ucap syukurmu itu baik, orang lain tidak dapat dibina. Aku mengucap syukur kepada Allah karena aku dapat bertutur dalam lidah lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam perhimpunan jemaah, aku lebih suka mengucapkan 5 patah kata dari akalku daripada 10.000 patah dalam lidah. Dengan demikian, aku dapat menyampaikan pengajaran kepada orang lain. Saudara-saudaraku, janganlah kamu menjadi kanak-kanak dalam akal fikiranmu. Berhubungan hal kejahatan, memang kamu harus menjadi kanak-kanak, tetapi akal fikiranmu hendaklah matang. Dalam kitab Taurat telah tersurat, dengan bahasa-bahasa asing dan dari mulut orang asing, aku akan bersuara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarku. Tuhan berfirman, oleh itu, bertutur dalam lidah adalah tanda, bukan bagi orang yang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya. Manakala nubuat adalah tanda, bukan bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang yang percaya. Sekiranya seluruh jemaah berhimpun di suatu tempat dan semuanya bertutur dalam lidah, lantas masuk orang yang tidak tahu atau orang yang tidak percaya, tidakkah mereka menyangka kamu semua gila? Tetapi jika semuanya bernubuat, lalu masuk seorang yang tidak tahu atau yang tidak percaya, dia akan berasa diyakinkan dan dihakimi oleh segala yang didengarinya. Dengan demikian, segala rahasia hatinya akan ternyata, lalu dia sujud menyembah Allah, serta mengakui bahwa Allah sesungguhnya ada bersamamu. Jadi bagaimana, saudara-saudaraku? Apabila kamu berhimpun, hendaklah masing-masing menyampaikan mazmur, atau pengajaran, atau wahyu, atau sesuatu dalam lidah, ataupun pentafsirannya. Tetapi hendaklah semuanya bertujuan untuk membina jemaah. Jika ada orang yang bertutur dalam lidah, biarlah 2 atau 3 orang sahaja, seorang lepas seorang, dan hendaklah ada orang yang mentafsirkannya. Sekiranya tiada yang dapat mentafsirkannya, janganlah dituturkan dalam perhimpunan itu. Tuturkanlah bagi diri sendiri dan kepada Allah. Bagi orang yang diberi kurnia sebagai nabi, biarlah 2 atau 3 orang sahaja yang bernubuat, dan yang lain menilainya. Tetapi sekiranya ternyata Allah mewahyukan sesuatu melalui seorang lain yang turut hadir, hendaklah orang pertama itu berhenti bernubuat. Kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, agar semua mendapat pengajaran dan kekuatan. Kurnia untuk bernubuat tertakluk kepada nabi yang memilikinya. Karena Allah tidak menghendaki kekeliruan, tetapi kesejahteraan. Sebagaimana dalam semua jemaah orang saleh, wanita-wanita hendaklah berdiam diri dalam perhimpunan jemaah. Mereka tidak dibenarkan bercakap. Hendaklah mereka menurut perintah, sebagaimana tersurat dalam Taurat. Jika mereka ingin mempelajari sesuatu, hendaklah mereka bertanya kepada suami mereka di rumah. Sungguh memalukan jika seorang wanita bersuara dalam perhimpunan jemaah. Adakah firman Allah datang daripadamu? Atau adakah datangnya kepada kamu sahaja? Sekiranya seseorang menyangka dirinya mendapat kurnia untuk bernubuat atau kurnia rohani yang lain, dia hendaklah mengakui bahwa yang kutuliskan kepadamu ini adalah perintah Tuhan. Tetapi jika sesiapa tidak tahu, biarlah dia demikian. Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah untuk dapat bernubuat, dan jangan larang orang bertutur dalam lidah. Tetapi hendaklah segalanya dilakukan dengan sopan dan teratur.